Kepala dipenggal, kedua-dua kaki dan tangan dikerat 6 bahagian sebelum mayat mangsa ditanam di belakang rumah. Lebih mengerikan, bahagian anggota badan ini dilupus di 2 lokasi berasingan, termasuk di dalam sebuah tangki kumbahan sedalam 1.5 meter. Temui dalam keadaan mengerikan apabila kepala dipenggal kepala dan badan dikerat 6. kerat 6 keratan tubuhnya dihumban tangki kumbahan dan lubang di belakang rumah. Menjaga bapa yang sudah uzur dan lumpuh, itu tugas mulia dilakukan seorang lelaki berusia 52 tahun di sebuah penempatan di Kantan Baru Cemor, Ipoh, Perak. Yu Poh Kun, satu-satunya anak lelaki daripada 4 adik-beradik, diberikan tanggungjawab menjaga dan menguruskan bapa mereka, Yu Su Kim, 74, sejak beberapa tahun lalu. Dia yang sudah bercerai dan tidak bekerja, mengharapkan upah menjaga bapa daripada kakaknya. Malam kejadian 8 Oktober 2018, jam menunjukkan angka 8 ketika hujan lebat turun membasahi kawasan perumahan di Ipoh, Perak. Bagaimanapun, jiran Su Kim masih dapat mendengar suara pertengkaran 2 beranak di rumah bernombor 564 ini. Bahkan sesekali terdengar jeritan dari rumah separa papan dan simen berkenaan. Jiran juga melihat kelibat Poh Kun memegang sebilah parang, namun hanya mendiamkan diri kerana bimbang keselamatan terancam. Saya potong kepala, tangan dan kaki ayah saya. Itu pengakuan suspek kes ini, Yu Poh Kun, kepada abang iparnya selepas memandu sejauh 100 km ke Parit Buntar, Perak. Poh Kun ke rumah kakaknya dan telah bertemu abang ipar dikenali sebagai Liang sebelum menceritakan kejadian mengerikan itu. Pelik dengan kedatangan Poh Kun secara tiba-tiba. Sekitar jam 10 pagi, Liang cuba mengetahui niat di sebalik kehadiran adik iparnya. Alangkah terperanjatnya lelaki berkenaan apabila Poh Kun yang sepatutnya berada di rumah untuk menjaga Su Kim menceritakan dia sudah membunuh bapa mereka. Liang bagaimanapun agak ragu-ragu dengan kenyataan Poh Kun dan menyangka adik iparnya itu mungkin mengalami masalah mental kerana perubahan sikap ditunjukkan selepas bercerai. Bahkan dia sebelum itu pernah meminta Poh Kun supaya mendapatkan rawatan ekoran tindak tanduk suspek. Tidak sedap hati dengan berita didengarnya, Liang kemudiannya menghubungi kakak suspek yang tinggal berdekatan lokasi kejadian bagi melakukan pemeriksaan. Rupa-rupanya cerita disampaikan Poh Kun bukanlah rekaan atau disebabkan halusinasi. Sebaliknya, kejadian sebenar telah menimpa bapa mertuanya. Tanpa pengetahuan suspek, Liang meminta bantuan supaya laporan polis dibuat berhubung insiden terbabit. Dalam masa sama, dia terus menasihati dan memujuk suspek supaya menyerah diri dan bertanggungjawab di atas jenayah dilakukan. Setiba di tempat kejadian pada jam 1.30 petang, anggota polis sudah berada di lokasi menyebabkan Poh Kun cemas dan cuba melarikan diri. Didapati kemudian tak berapa lama satu lelaki, iaitu suspek dalam kes ni, telah datang dengan kereta dekat ujung sana. Aku boleh nampak polis dia patah balik. Anggota MPB telah berjaya menahan suspek. Hasil soal siasat ke atas suspek kemudiannya menemukan mayat Yu Su Kim di 2 lokasi berbeza. Bapa malang ini dibunuh kejam oleh satu-satunya anak lelaki yang menjadi harapannya selama ini. Su Kim dibunuh dengan kepalanya dipenggal, tangan dan kaki dikerat kepada 6 bahagian. Bahagian badan mangsa ditemui di dalam lubang kumbahan sedalam 1.5 meter, manakala kepala, tangan dan kaki ditemui di dalam lubang yang digali suspek di belakang rumah mangsa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak, Senior Assistant Commissioner Yahya Abdul Rahman berkata, susulan penemuan mayat berkenaan, polis menahan anak lelaki mangsa berusia 52 tahun pada 1.30 tengah hari. Suspek juga telah menunjukkan satu parang panjang lebih kurang 2 kaki setengah tu, yang digunakan untuk potong bahagian badan. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Yu Poh Kun, 52 tahun,
dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas tuduhan membunuh bapanya pada 22 Oktober 2018. Tertuduh dilihat hanya mengangguk faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Siti Hafizah Jaafar. Mengikut pertuduhan, Poh Kun yang juga penganggur didakwa membunuh bapanya, Yu Soo Kim, 74 tahun, antara jam 9.30 pagi hingga 1.30 tengah hari di kediaman mereka di Kantan Baru dekat Ipoh pada 9 Oktober lalu. Pendakwaan dilakukan pegawai pendakwa Assistant Superintendent Zuraidah Muhammad Nur. Mahkamah kemudiannya memerintahkan tertuduh dihantar ke Hospital Bahagia Ulu Kinta untuk pemerhatian selama sebulan. 4 tahun dibicarakan, Mahkamah Tinggi Ipoh pada 24 Mei 2022 mendapati Yu Poh Kun, 56 tahun, bersalah membunuh bapa kandungnya, Yu Soo Kim, 74, pada 8 Oktober 2018. Setahun kemudian, pada Mac 2023, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara memutuskan mengekalkan hukuman mati ke atas tertuduh selepas menolak rayuan Poh Kun untuk mengetepikan sabitan dan hukuman yang dikenakan terhadapnya. Terdahulu, pakar Sekretari Hospital Bahagia Ulu Kinta, Tanjung Rambutan, Dr. Ian Liat Anthony yang menjadi saksi pendakwaan mengesahkan Poh Kun tidak mengalami sebarang penyakit mental semasa kejadian berlaku. Doktor itu bagaimanapun tidak menolak jika berlakunya kegilaan sementara kesan daripada pengambilan dadah. Menurut laporan ketika kejadian, Poh Kun didapati positif metafetamin dan amfetamin. Begitulah berakhirnya kisah pembunuhan tragis seorang bapa malang 5 tahun lalu. Dek kerana berang beberapa kali dimarahi menghisap dadah di dalam rumah, tertuduh yang dalam keadaan khayal tergamak memenggal dan mengerat tubuh bapa kandung sendiri. Semoga paparan kisah File 302 kali ini dapat kita jadikan iktibar dan pengajaran supaya tidak terjerumus ke kancah penyalahgunaan dadah yang boleh menyebabkan seseorang hilang akal waras. Takziah kepada keluarga mendiang Yu Soo Kim.